forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk komen terhadap isu rombakan kabinet dijangka esok. Sebentar saya baca sedikit kat macam ni. Rombongan kabinet dijangka akan dibuat esok. Satu notis bernama kepada media yang menyatakan lantikan baru akan mengangkat sumpah pada kira-kira jam 2.30 petang di Istana Negara esok. Kita tuan, mari kita dengar respon dan mungkin ramalan daripada Datuk Kamal Amir. Siapa yang bakal dilantik besok. Tuan, di akhir ni tengok komen macam biasa. Dia berucap dengan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan kaki tangan kerajaan. Pertemuan biasa setiap bulan dia mengadakan pertemuannya. Hari ini warga dikejutkan bahawa besok kabarnya tapi belum satu yang tuntas betul jelas. Sebab saya lihat nanti dia ada dalam keluaran daripada media Star, Esok Awani, Berita Harian dan kebanyakan media-media arus perdana telah pun menyatakan bahawa besok Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan rombakan kabinet kali keduanya. Mungkin untuk menghadapi tahun 2004 ini sesuailah bahawa beliau akan melakukan rombakan kabinet. Dan agaknya saya melihat cara kali ini selalunya sebelum perombakan kabinet, sebelum pelantikan menteri-menteri, selalunya dibuat 2-3 hari sebelum upacara mengangkat sumpah. Tapi sehingga saat ini, terus terang saya katakan, terkunci habis rahsia di Jabatan Perdana Menteri. Masih lagi tidak siapa pun mengetahui terima kasih saudara Zaidi Zain. Gua Musang hadir katanya. Masih saat ini kita tak tahu siapa yang akan diangkat menjadi menteri, apakah akan ada pertukaran kabinet, apakah ada menteri yang akan bukan disingkirkanlah, direhatkan, belum diketahui. Jadi tapi bagaimanapun pejabat Perdana Menteri pun tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Cuma katanya mungkin besok jam 10.30 pagi mungkin dapat diketahui kerana ada upacara raptai angkat sumpah para menteri di Istana Negara. Di mana katanya pada jam 3 petang besok bahawa menteri-menteri yang dilantik akan mengangkat sumpah di hadapan Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi soalnya sekarang ni saya memang beramai lama orang menunggu siapakah menteri yang akan dilantik, siapakah akan tertinggal, masih lagi belum diketahui. Cuma bisik-bisik adalah kabarnya Naib Presiden UMNO Datuk Johari Ghani mungkin akan berada dalam kabinet bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Fadilah untuk mengukuhkan lagi kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadapi tahun 2004 yang semakin mencabar. Saya bagaimanapun banyak saya dapat ramai orang bertanya dengan saya hari ini siapa akan naik, siapa akan turun, tetapi kabarnya lah Datuk Johari Ghani iaitu Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Sebab beliau merupakan antara pimpinan tertinggi UMNO yang tercicir dalam pelantikan kabinet yang dulu sewaktu pembentukan awal Kerajaan Perpaduan, dan saya difahamkan bahawa beliau akan mendapat satu jawatan. Tak tahulah, ada orang mengatakan jawatan Timbalan Menteri Kewangan, bukan Timbalan Menteri Kewangan kedua, ada yang mengatakan bakal menjadi Menteri Ekonomi, ada yang mengatakan bakal menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Bagi saya yang sesuai tentulah sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, kerana beliau selaku Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Perlu diingat secara Wilayah Persekutuan ni agak pelik. Dia tak ada raja, dia tak ada menteri besar, dia tak ada Dewan Negeri, dia cuma ada parlimen saja. Kawasannya luas. Terdapat lebih kurang 11 kawasan parlimen. Termasuklah di Labuan. Ya, saudara. Jadi dalam keadaan begini perlulah seorang menteri, sebab saat ini Kementerian Wilayah Persekutuan itu dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rasanya kesibukan beliau yang banyak orang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia bekerja tak berhenti sebab beliau juga Menteri Kewangan, nak jaga negara sebagai Perdana Menteri. Macam mana dengan Menteri Wilayah,
Jadi sewajarnya. Bagi saya tengoklah besok. Tapi saya rasalah, keyakinan saya mungkin Datuk Seri Jo berada di Kementerian Wilayah Persekutuan mungkin. Itu lebih membuat selesa lah warga UMNO, orang-orang politik, adalah menteri yang didatangkan dan beliau menang pilihan raya. Itu yang paling penting. Sebab beliau adalah ahli parlimen titiwangsa. Beliau menang dalam pilihan raya yang lalu. Bukannya dilantik sebagai senator. Sepatutnya begitulah sekarang saya. Dan ada juga katanya peralihan sana sini. Dan sama-sama kita tunggu. Jangan kita membuat spekulasi yang bukan-bukan. Tadi pun saya beritahu saya, kata Saidina Ali, jangan kamu memikirkan hari esok. Fikirkan apa yang ada pada hari ini. Besok itu ketentuan ilahi. Dan saya memegang kata-kata Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Dia kata bahawa rezeki itu tidak pernah salah alamat. Jadi kalau siapa yang dilantik sebagai menteri, naiklah jadi menteri. Yang paling penting kita, warga bangsa, warga Cita Damai mengharapkan kehadiran mereka mengisi jawatan dalam kabinet kerajaan madani ini dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tidak lagi dilihat macam orang kata lah, ada yang katakan cap ayam lah, lembik dan sebagainya. Saya rasa mestilah dimantapkan. Dan saya berkeyakinan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah pun menilai satu persatu prestasi ataupun kemampuan menteri-menteri yang beliau lantik sewaktu penubuhan awal. Dan kini tentulah akan memantapkan kerana kita nak memacu ekonomi. Pelabur-pelabur akan mula masuk ke negara kita mulai Januari 2024. Saya. Dan kabarnya ekonomi kita sudah pun mula berkembang pesat. Jadi memerlukan kemantapan barisan menteri-menteri kabinet. Orang nak kata apa katalah saya. Saya tak ambil kisah. Tapi saya rasa kadang-kadang walaun-walaun ni yang menyerang PMX ni macam-macam saya agak tahu juga. Contohnya apabila mereka menyerang kerajaan negeri Pahang, pemimpinan Datuk Seri Dr. Wan Rosli. Saudara, Pahang, walaupun negeri besar, rakyat tak ramai saudara. Walaupun negeri Pahang tu banyak hutan-hutan. Bukan ada kota-kota yang besar saudara. Tetapi untuk tahun yang lalu, saudara, Datuk Seri Dr. Wan Rosli, kerajaan pimpinan beliau berjaya mendapat hasil kutipan cukai sejumlah 1.169 bilion. Sewajarnya kita mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Dr. Wan Rosli yang mampu menggapai kewangan untuk kerajaan negeri Pahang. Dan saya lihat bahawa orangnya tak banyak cakap. Inilah sepatutnya. Orang kata talk less, more work. Saya melihat sejak daripada pilihan raya di Pelangai lagi, saudara, Datuk Seri Wan Rosli ini bekerja sejajar sesuai dengan usaha yang sedang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu keadaannya. Dan saya cabaran di Pahang memang terlalu besar, kena banyak hutan saudara. Tetapi populasi penduduknya tak ramai. Namun begitu, ia bukan menjadi masalah buat Datuk Seri Wan Rosli untuk mencapai kejayaan kemantapan ekonomi bagi negeri Pahang. Saudara, dan dalam keadaan sekarang ni, beruntunglah warga Pahang melihat perkembangan ekonomi di Pahang semakin mantap. Syabas Datuk Seri Dr. Wan Rosli, saudara. Baik, saudara. Usai tentang Pahang. Okey tuan-tuan, saya baca detail sekali kat sini. Satu pengumuman dijangka akan dibuat sebelum acara tersebut. Terdahulu hari ini, laporan The Star memetik sumber yang menyatakan rombakan membabitkan beberapa kementerian dan lantikan melibatkan muka baru serta ahli parlimen yang lama. Selain itu, seorang pegawai kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam siapan di X berkata rombakan tersebut akan dibuat tak lama lagi namun tidak menjelaskan secara terperinci. Sebelum ini, Anwar membayangkan rombakan kabinet akan dibuat sebelum akhir tahun ini. Pada masa ini, jawatan Kementerian Dalam Negeri Kos Sara Hidup masih tidak digantikan selepas kematian Allahyarham Salahuddin Ayub pada Julai lalu. Okey tuan-tuan, mari kita sama-sama lihat esok siapakah bakal dilantik. Mari terus menyokong kajian apa pada anda. Assalamualaikum.